Rasuah ibarat api dalam sekam. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, rasuah diterjemahkan sebagai pemberian untuk menumbuk rosok, yakni menyuap dan menyogok. Secara literalnya, rasuah merupakan wang yang diberikan kepada pihak lain untuk menyembunyikan sesuatu perkara atau mendapatkan sesuatu dengan lebih mudah dan cepat. Namun ternyata perbuatan tersebut merupakan perbuatan pecah amanah dan salah di sisi undang-undang. Di dalam agama Islam, Allah mengutuk orang yang menerima rasuah dan perantara rasuah dan kedua-duanya. Media masa kini sering melaporkan kes-kes berkaitan rasuah yang turut melibatkan pegawai-pegawai berprofil tinggi. Gejala rasuah telah berleluasa di negara ini bak cendawan tumbuh selepas hujan tanpa mengira bangsa. Adakah anda tahu apakah jenis-jenis kesalahan rasuah mengikut Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia? Berdasarkan ASPRM Akta 694, terdapat 4 kesalahan rasuah yang utama, iaitu meminta atau menerima rasuah, memberi suapan, mengemukakan tuntutan palsu dan salah guna kuasa. Menurut Transparansi International TI, kedudukan Malaysia dalam Indeks Perspektif Rasuah CPI 2021 terus jatuh ke tangga 62 daripada keseluruhan 180 negara berbanding tangga 57 pada 2020. Jika dibandingkan antara negara-negara ASEAN pula, Malaysia kekal berada di tangga ketiga selepas Singapura dan Brunei seperti tahun sebelumnya. Di peringkat negara Islam pula, Malaysia kekal di kedudukan ke-6 seperti tahun 2020. 5 negara teratas merupakan Emiria Arab Bersatu, UAE, Qatar, Brunei, Oman dan Arab Saudi. Senario ini amat menggemparkan kerana rasuah akan mencemarkan nama baik negara kita di mata dunia. Di Malaysia, sebahagian besar rakyat atau masyarakat masih menganggap bahawa perbuatan rasuah merupakan jenayah ala kadar, sedangkan perkara ini merupakan perbuatan yang kejam dan berimpak negatif. Menurut Pengarah Pusat Pendidikan Perundangan dan Keadilan di Pusat Pengajian Undang-Undang Universiti Utara Malaysia, Profesor Madya Dr. Aspalela A. Rahman, stigma masyarakat masih beranggapan perbuatan itu tidak menampakkan ia sesuatu yang kejam berbanding membunuh, merogol atau mencuri. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwatiyah mentakrifkan rasuah dengan sebarang pemberian bertujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Selain itu, Islam mengharamkan rasuah melalui dalil yang sangat jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Contohnya, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan janganlah kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 188. Banyak faktor dan punca yang menyebabkan gejala berrasuah semakin berleluasa di negara ini. Antaranya ialah kurangnya bimbingan agama dan didikan moral. Seluruh agama yang wujud di dunia ini mempunyai satu persamaan, iaitu menyeru kepada kebaikan dan melarang perbuatan yang mendatangkan kemudaratan kepada manusia. Pegangan agama dan kesedaran moral dapat dijadikan bekal kepada manusia untuk menghadapi kehidupan yang kian mencabar. Walau bagaimanapun, seseorang yang mempunyai iman yang lemah pasti mudah terjatuh dan terpengaruh dengan dunia kini yang hanya mementingkan aspek materialisme dan kebendaan semata-mata. Sorotan itu, maka wujudlah mereka yang hanya leka mencari harta dan kekayaan demi memenuhi nafsu serakah tanpa mengira betul dan salahnya cara mereka memperoleh wang tersebut. Oleh itu, jelaslah bahawa pegangan agama amat penting untuk membentuk insan yang sentiasa jujur dan amanah dalam melakukan sesuatu perkara, kerana tanpanya manusia ibarat kapal tanpa nahkoda. Pada zaman ini, fenomena rasuah yang kian meningkat memberi impak negatif kepada imej negara. Semakin tinggi kadar rasuah di sesebuah negara, semakin rosak sesebuah negara. Media masa kini melaporkan kes-kes berkaitan rasuah turut melibatkan pegawai-pegawai berprofil tinggi.
Sebagai bukti besarnya kegiatan rasuah ini yang kian menular dalam masyarakat kita, contoh kes berkaitan rasuah adalah kes yang melibatkan Pesuruhjaya Suruhan Pencegahan Rasuah Malaysia yang ke-6, iaitu Tan Sri Datuk Seri Haji Azam bin Baki. Segalanya bermula apabila seorang wartawan penyiasat, Lalita Gunaratnam, menerbitkan dua rencana bertajuk Hubungan Perniagaan dalam kalangan kepimpinan SPRM, sejauh mana ia pergi. Pelbagai tindakan telah pun diambil terhadap isu ini. Siasatan juga dijalankan oleh berbagai pihak bagi menangkis persepsi buruk terhadap kerajaan dan negara selain memastikan integriti terpelihara. Walaupun 3 timbalan Pesuruhjaya SPRM telah mengisytiharkan sokongan mereka terhadap beliau dan menafikan dakwaan tersebut dengan menyifatkan ia sebagai serangan terhadap SPRM, hal ini membuatkan ramai pihak berasa sangat kecewa dan ragu-ragu kerana beliau merupakan seorang yang berjawatan tinggi. Ini menunjukkan kemungkinan besar untuk pegawai berstatus tinggi melakukan jenayah rasuah adalah tinggi dan tidak mustahil. Oleh yang demikian, pihak atasan terutamanya SPRM sepatutnya menjadi contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat kerana mereka yang memandang tinggi kepada mereka. Disebabkan perkara ini, ramai yang memandang remeh terhadap gejala rasuah kerana mereka berfikiran orang berjawatan tinggi juga terlibat dengan rasuah, apatah lagi orang yang bukan memiliki jawatan yang tinggi. Di samping itu, gejala rasuah ini juga tidak wajar dinormalisasikan dalam kalangan masyarakat maupun dalam kalangan orang Islam. Hal ini kerana ia juga dapat memusnahkan dan memburukkan imej agama Islam. Islam juga melarang seseorang itu mengambil rasuah kerana dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui dalil yang jelas di dalam Al-Quran. Kita sebagai umat Islam wajib mematuhi setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu yang sama, penglibatan umat Islam dalam rasuah akan memberi pandangan yang buruk kepada golongan orang yang bukan Islam. Mufti Selangor, Datuk Muhammad Tamlias Abdul Wahid juga pernah berkata, topik rasuah perlu dibawa di dalam kuliah agama, ceramah dan khutbah Jumaat secara berterusan bagi meningkatkan kesedaran kepada masyarakat mengenai isu itu. Ini kerana amanah merupakan tonggak di dalam Islam. Sebagai pendakwah yang bakal mendidik generasi muda akan datang, seelok-eloknya isu berkenaan disebut secara meluas. Pendakwah dan penceramah juga boleh membuka mata masyarakat dengan menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW yang cukup terkenal dengan sifat amanah dalam diri baginda. Masyarakat juga boleh memahami maksud rasuah dengan lebih mendalam melalui Al-Quran dan hadis. Akhir sekali, kami berasa sedih dan terkiran kerana di akhir-akhir ini terdapat banyak kes rasuah yang terjadi di dalam negara kita. Tambahan pula, bukan sahaja rakyat biasa, bahkan kes rasuah ini lebih tinggi di kalangan mereka yang mempunyai pangkat dan darjat yang lebih tinggi. Namun begitu, mereka yang diberikan kuasa untuk membantras jenayah rasuah ini hanya sekadar menutup mata dengan kesalahan mereka, umpama melempar batu sembunyi tangan. Mahupun kita tahu bahawa negara kita mempunyai undang-undang dan hukuman jika disabitkan kesalahan, tetapi sejauh manakah keadilan itu ditegakkan? Sejauh manakah pihak yang terlibat dipersalahkan? Oleh yang demikian, jika kes rasuah ini masih dipandang remeh dan tiada tindakan tegas yang diambil, maka lebih berleluasalah dan lebih beranilah golongan yang terlibat dengan kes rasuah ini. Islam mengharamkan rasuah melalui dalil yang sangat jelas di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 188. Oleh yang demikian, kami akan kemukakan beberapa cadangan untuk kita membantras kes rasuah di dalam negara kita. Antara cadangan untuk mengatasi amanah rasuah ialah dengan memantapkan iman diri seseorang. Mempunyai keimanan dan jati diri yang tinggi adalah perkara yang penting kerana ia dapat menjadi benteng yang kukuh untuk membantras gejala rasuah. Apabila seseorang individu yang membencikan rasuah, tidak kira sama ada rakyat biasa maupun pemimpin, maka gejala rasuah dapat dihapuskan walaupun sebesar mana habuan yang mereka akan dapat. Hal ini kerana sikap ingin hidup mewah dan tamak menyebabkan golongan yang mengambil rasuah ini sanggup mengetepikan ajaran agama. Mereka terlalu memikirkan kesenangan, kemewahan tanpa memikirkan hukuman yang bakal diterima.
Di samping itu, pendedahan awal tentang bahayanya gejala rasuah sejak di bangku sekolah merupakan langkah yang bijak bagi menangani masalah ini kerana melentur bulu biarlah dari rebungnya. Hal ini dapat mendidik generasi akan datang untuk membenci gejala rasuah dan mendidik mereka untuk jujur dan amanah dalam melakukan tugasan. Pihak sekolah boleh menerapkan pendedahan awal ini dalam silibus pembelajaran di sekolah seperti pendidikan moral dan pendidikan Islam. Pihak SPRM juga telah menyediakan pendidikan anti rasuah untuk meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai kesalahan rasuah berdasarkan Akta SPRM 2009. Ia mengajar impak rasuah dan langkah-langkah mencegah jenayah rasuah serta menyemai nilai integriti dan anti rasuah dalam setiap lapisan masyarakat. Program utama yang dilaksanakan ialah Wira Anti Rasuah. Pendedahan ini perlu dilakukan sejak kecil supaya sebati dalam diri mereka dan mereka mudah untuk mengawal diri daripada terlibat dengan rasuah. Tuntasnya, mereka akan takut untuk melakukan jenayah ini pada masa akan datang kerana takut akan akibatnya. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang juga merupakan salah satu cara untuk mengatasi rasuah. Akta-akta sedia ada seperti Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Akta Pencegahan Rasuah, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram perlulah diperketatkan lagi untuk membasmi rasuah di Malaysia. Menurut Exco Persatuan Peguam Muslim Malaysia, Haris Yusof, ketika menjadi panel kepada program Kompas Rasuah Pastors, kerajaan tidak mempunyai sebarang kekangan untuk menggubal hukuman yang lebih berat terhadap pesalah rasuah, termasuklah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ini untuk memantapkan lagi sabitan kesalahan rasuah ketika ini yang memperuntukkan pemenjaraan sehingga 20 tahun maksimum. Beliau juga menyatakan bahawa undang-undang itu boleh dilaksanakan di bawah penuntukan Akta SPRM. Hal ini apabila undang-undang diperketatkan, si pelaku atau individu yang pernah terlibat dengan aktiviti rasuah akan serik dan tidak mahu sama sekali mengulangi perbuatan keji itu. Orang awam juga akan berfikir dua kali sebelum melakukan jenayah rasuah ini kerana takut akan hukuman yang akan dikenakan. Pemerkasaan dan penguatkuasaan undang-undang terhadap jenayah rasuah dapatlah dilihat keberkesanannya apabila dapat membuka mata masyarakat tentang akan bahayanya aktiviti rasuah ini. Usaha ini dapat dilihat mendepani gejala rasuah dengan cermat supaya tidak membarak. Akhir sekali ialah kempen kesedaran pencegahan rasuah dalam kalangan masyarakat. Kempen anti rasuah dalam masyarakat harus digerakkan dari masa ke masa bagi mewujudkan satu gerakan yang lebih berkesan supaya masyarakat membenci amalan yang mampu merosakkan negara ini. Kempen ini juga dapat dilakukan untuk memupuk kesedaran dalam melakukan pencegahan rasuah di kalangan semua masyarakat, tidak kira yang muda ataupun tua. Hal ini kerana generasi muda inilah yang bakal memimpin negara pada masa akan datang. Sekiranya kempen ini ditujukan khas kepada golongan tua sahaja, maka generasi muda akan memimpin negara dengan melakukan rasuah kerana mereka tidak mempunyai kesedaran dalam diri mereka. Masyarakat perlulah berani untuk melaporkan sebarang kejadian rasuah yang berlaku di sekitar anda kepada pihak SPRM. Jangan takut untuk melaporkan jenayah rasuah ini kerana anda akan dilindungi di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Akta ini digubal bertujuan untuk menggalakkan pendedahan maklumat mengenai sebarang jenayah rasuah atau salah laku lain. Ayo, perangi rasuah!